Baik, untuk maklumat terkini keadaan semasa berkaitan pandemik COVID-19, kita ikuti perutusan khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar? Hari ini adalah hari ke-8 Perintah Kawalan Pergerakan Berkuat Kuasa. Saya mendapat laporan daripada pihak polis lebih 95% rakyat telah mematuhi perintah ini. Jalan-jalan raya lengang, pusat-pusat membeli belah ditutup, pusat-pusat rekreasi awam juga lengang, dan ramai yang telah pun mematuhi nasihat duduk diam-diam di rumah. Hanya ada beberapa insiden kecil pelanggaran perintah ini di sana-sini. Pihak polis dan tentera telah dikerah untuk mengambil tindakan tegas bagi mengawal keadaan. Ini termasuk menutup tempat-tempat awam yang masih dikunjungi oleh ramai orang dan menahan individu-individu yang ingkar. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak berkuasa demi untuk memastikan perintah larangan pergerakan ini dipatuhi dan tindakan ini mencapai hasil yang dihasratkan, iaitu membendung penularan wabak COVID-19. Saya nak mengingatkan, jika perintah ini tidak dipatuhi, maka ia tidak akan membawa apa-apa kesan positif dan segala tindakan kita akan menjadi sia-sia saja. Apapun yang paling utama ialah kesedaran kita sendiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang rata-ratanya mempunyai kesedaran yang tinggi tentang kepentingan untuk duduk di rumah atau stay at home. You follow my instruction. You know that this is good for you, your family, and the people around you. Your awareness and sincerity in abiding by the rules imposed by the government during this movement control period is highly commendable. Thank you. Saya tahu bukan mudah untuk saudara-saudari duduk diam-diam di rumah untuk satu tempoh masa yang agak lama. Pastinya banyak cabaran yang saudara-saudari hadapi pada waktu ini. Tiba-tiba gaya hidup kita berubah dengan sekelip mata. Tetapi saya lihat ramai yang kreatif. Saya tengok di Facebook, ada yang dah mula bersenam di rumah. Ada yang menggunakan Skype untuk berhubung dengan rakan-rakan sekerja. Saya sendiri pun menggunakan FaceTime untuk berbual dengan cucu saya. Maklumlah, mereka tak dapat nak berkunjung ke rumah tok ayah seperti biasa. Ibu-ibu pun, kerana ada banyak masa di rumah, mencuba pelbagai resipi masakan baru untuk hidangan si-si keluarga. Tak kurang juga para bapa yang menggunakan peluang duduk di rumah untuk bersolat jemaah dengan isteri dan anak-anak. Ringkasnya, kita semua mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Apa pun cabaran dan dugaan yang kita hadapi tidak sekali-kali melemahkan semangat kita untuk meneruskan kehidupan. Ya, seperti ungkapan yang sering kita dengar, when the going gets tough, only the tough gets going. Apabila keadaan menjadi sukar, hanya yang tabah akan dapat mengharunginya. Saya nak menyebut di awal-awal ini bahawa keadaan berkemungkinan menjadi lebih sukar. COVID-19 adalah sejenis wabak yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Tidak pernah kita jangkakan bahawa kehidupan kita akan berubah dengan sekelip mata hanya kerana sejenis wabak yang menular
bukan saja di tempat kita tetapi di seluruh dunia. Kadar jangkitannya begitu cepat. Hari ini seramai 422,829 orang telah dijangkiti wabak ini di seluruh dunia dengan 18,907 kematian. Di negara kita, daripada kes pertama jangkitan COVID-19 ini dikesan, sehingga jam 12.30 hari ini, jumlah kes positif telah meningkat kepada 1,796 kes, iaitu penambahan 172 kes baru pada hari ini. 7 hari yang lalu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 ialah 673. Ini bermakna bahawa kes positif COVID-19 ini telah meningkat lebih sekali ganda dalam tempoh hanya 1 minggu. Jumlah kematian juga telah meningkat kepada 17 orang, termasuk seorang doktor. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa-mangsa yang telah pun meninggal dunia dan berdoa semoga roh mereka ini akan dicucuri rahmat ilahi. Saya diberikan taklimat oleh pihak Majlis Keselamatan Negara bahawa peningkatan kes-kes positif COVID-19 ini dijangka meningkat lebih tinggi sekiranya kita tidak melakukan apa-apa. Jumlahnya mungkin meningkat berkali-kali ganda seperti yang berlaku di beberapa buah negara lain. Dari satu segi, perintah kawalan pergerakan yang kita ambil telah sedikit sebanyak berjaya mengawal penularan wabak ini. Namun kita tidak boleh berputus ataupun berpuas hati dengan langkah-langkah yang kita ambil pada masa ini sehinggalah kita berjaya mencatatkan sifar kes baru. Pada masa ini, kes-kes baru masih dicatatkan. Walaupun dalam tempoh beberapa hari yang lalu, jumlahnya agak mendata. Kerajaan menjangkakan kes-kes baru akan terus dicatatkan dalam masa yang terdekat ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan telah pun melakukan persiapan. Ini termasuk menyediakan 3,585 katil di 34 buah hospital di seluruh negara untuk menerima pesakit-pesakit COVID-19. Pada masa ini, 34% daripada kapasiti katil hospital telah pun digunakan dengan baki sebanyak 66% lagi yang masih boleh menampung pesakit. Jika berlaku pertambahan jumlah kes positif COVID-19 melebihi kapasiti yang ada di hospital, beberapa tempat telah pun dikenal pasti untuk dijadikan pusat pengasingan dan kuarantin sementara. Usaha-usaha akan terus kita buat untuk mencegah penularan COVID-19 sehinggalah kita benar-benar dapat membendung wabak ini dengan cara memutuskan rantaian jangkitan sepenuhnya. Dan ini bermakna pergerakan orang ramai mesti terus dikawal. Strategi kerajaan ialah untuk mencari, menyaring, mengasing dan juga merawat pesakit COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan akan meningkatkan kapasiti untuk melakukan ujian saringan pada skala yang lebih besar. Dan ini termasuk melakukan mass testing, khususnya di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Dengan kata yang lain, kita ingin mencegah jangkitan. Strategi ini akan berjaya sekiranya orang ramai tidak terdedah kepada jangkitan virus ini menerusi pergaulan harian. Justru saudara-saudari mesti bersedia secara mental dan fizikal untuk duduk diam-diam di rumah bagi tempoh yang agak lebih lama. Just be mentally and physically prepared to stay at home for a reasonably longer period of time. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan
dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Anak-anak yang sepatutnya balik ke asrama tak perlu balik ke asrama lagi. Tunggu dulu. Pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka sehingga sekarang. Jika ada perkara penting yang nak diuruskan dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana nak menguruskannya. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Selain itu, tempoh kuat kuasa perintah ini akan dikaji daripada semasa ke semasa. Jika ada keperluan untuk dilanjutkan lagi, saya akan membuat pengumuman mengenainya. Yang penting, saya mohon supaya saudara-saudari senantiasa bersedia untuk duduk lebih lama di rumah. Saya juga telah mengarahkan semua kementerian untuk membuat persiapan yang rapi bagi mengurus keperluan asas anda sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa. Yang penting, semua keperluan asas mestilah sentiasa tersedia dan mencukupi. Ini termasuklah bekalan makanan, elektrik dan air, penghematan kutipan sampah dan pembentungan, kemudahan komunikasi dan logistik, serta keselamatan dan ketenteraman awam. Saya juga tahu bahawa dalam keadaan ini, ramai pihak yang memerlukan sokongan dan bantuan. Semalam saya telah umumkan beberapa inisiatif untuk meringankan beban rakyat dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Hari ini satu lagi inisiatif, iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat telah pun saya umumkan. InsyaAllah pada hari Jumaat nanti, saya akan umumkan satu pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang lebih menyeluruh. Pegawai-pegawai saya di Kementerian Keuangan sedang pun bekerja bertungkus lumus menyediakan satu pakej rancangan ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada semua. Sama ada anda ini adalah pemandu teksi, pemandu Grab, petani, pengusaha restoran, penjual nasi lemak, penjual goreng pisang, penjual burger, pekerja harian. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah, no one will be left behind. Selain itu, saya juga berharap pusat-pusat pungutan zakat di setiap negeri turut memainkan peranan secara lebih proaktif untuk membantu para asnaf yang saya percaya sedang pun menghadapi keadaan hidup yang agak lebih sukar pada masa ini. Berilah bantuan kepada mereka. Mungkin mereka yang sebelum ini tidak tersenarai sebagai asnaf,
Tetapi dalam keadaan ekonomi yang terjejas pada masa ini, mereka menjadi golongan asnaf yang layak menerima bantuan zakat. Dalam mesyuarat Kabinet hari ini, saya telah mengarahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk menggerakkan jentera Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan bagi mengenal pasti golongan asnaf yang layak disalurkan bantuan zakat dengan kadar seberapa segera. Saya berharap pusat pungutan zakat di negeri-negeri lain juga dapat melakukan perkara yang sama. Organisasi-organisasi kebajikan ataupun charity organisation juga boleh memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. I call upon all charity organizations in this country to rise to the occasion by helping the needy regardless of race and religion during this trying moment. The difficulties they are facing are unprecedented, and I believe all of you can do something meaningful to ease their burden. Saya sedar sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan saudara-saudari. Ini amanah yang saya pikul. Sebagai manusia, saya tidak sempurna, tetapi saya berjanji insyaAllah akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudari. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat bersama-sama mengharungi dugaan besar ini. Kepada petugas-petugas di Barisan Hadapan, saya doakan saudara-saudari terus cekal. Situasi yang dihadapi oleh saudara-saudari bukan mudah. Saya tahu para doktor, jururawat dan kaki tangan hospital amat keletihan pada masa ini. Saya telah mengarahkan Kementerian Kesihatan supaya memberikan sedikit masa untuk petugas-petugas kesihatan kita mengambil cuti rehat secara berperingkat sebelum mereka ini kembali bertugas semula. Sementara itu, tenaga sukarela daripada kalangan doktor dan jururawat swasta dan badan-badan sukarela akan digerakkan untuk mengambil alih tugas mereka buat sementara waktu. Begitu juga kepada anggota polis dan tentera yang bertugas di lapangan, jaga kesihatan anda dan terus cekal berkhidmat untuk negara. Kita telah berikhtiar sedaya upaya kita untuk menangani krisis yang sedang kita hadapi ini. Jangan kita lupa, penentu kejayaan kita ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Justru saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian menadah tangan untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia dilindungi olehnya. Kepada penganut agama bukan Islam, saudara-saudari bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredil ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami
yang dijangkiti wabak coronavirus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.